Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam. Muhammad Mohsin, sahabat saya. Semua sihat, duk menunggu 13 minit. Sorry. Nur Hisham Sulaiman, waalaikumsalam. Aziz Zakaria, waalaikumsalam. Anwar Rizal, waalaikumsalam. Hadinan Halim, waalaikumsalam. Hari ini saya bersiaran secara live. Ni Amran, waalaikumsalam. Azmizan Ahmad, waalaikumsalam. Dua-dua masuk. Abang Anwar Rizal, sana pun masuk, sini pun masuk. Banyak telefon. Ed Chot, waalaikumsalam. Maizatul Asar Zahri, waalaikumsalam. Muhammad Syah, waalaikumsalam. Lewat malam ni, Fik. Itulah. Ning Amran. Dodi saja. Rahim Cik Husin, waalaikumsalam. Gear 5. Zulkifli. Irwan Jalil. Man G7. Su Taylor. Kak Salwa. RM. Muhammad Asri. Tok Manita. Fib, hang pakai nombor mana kita nak WhatsApp? Mesej dekat Messenger tak saya bagi. Osman Ahmad Embun. Muhammad Mat Taib, waalaikumsalam. Ustaz Sahib Pamidi, khabar baik Ustaz. Mat Firdaus, Samir Abbas, Muhammad Danish, Muhammad Ashraf, Fidaus Asri, Azhar Razak, Encik Betas, Samrap. Tupai Jahat pergi kat Facebook. Tupai Jahat. Waalaikumsalam kepada sesiapa saja yang memberi salam. Mungkin ada yang nama yang saya sempat sebut, ada yang saya tak sempat sebut, tu saya minta maaf lah. Jadi hari ini saya bersiaran secara live di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan di TikTok Syafiq Dok Halim. Ya Aisyah. Apa nama ni, kepada rakan-rakan di TikTok, mohon share lah. Yang betang anak panah tu, tekan share. Seantero dunia. Share lah kat mana pun. Instagram ke, Twitter ke, Facebook ke, WhatsApp ke, Telegram ke, mesej ke, share lah. Banyak topik panas hari ni. Di Facebook pun sama juga. Ada button share tu. Tolong-tolonglah share. Semoga membawa manfaat kepada semua orang lah. Yang belum follow tu, janganlah lupa nak follow. Follow lah. Follow nanti dapat notification. Betul? Yang di TikTok pun sama, di FB pun sama. Follow lah. Nanti dapat notification kalau saya live. Waalaikumsalam pada sesiapa saja yang memberi salam tu. Salam sejahtera. Jadi sihat semua lah. Alhamdulillah sihat. Kalau yang tak sihat tu, jaga-jagalah kesihatan. Saya baru daftar booster. 10 hari bulan ni pergi cucuk. Risau juga kita kan. Jadi hak mana rasa yakin lah, ni bukan paksaan lah, hak mana yang rasa yakin dengan vaksin tu pergi cucuk lah. Yang mana tak rasa yakin tu, belilah habatus soda. Hari tu saya beli di apa benda tu, House of Olive lah, apa benda lah, nama tu kan. Beli yang jenis ayak tu. Tapi jangan minum banyak, dia panas dalam. 1 titik 2 titik jadi lah. Saya sampai jadi tak gigi kot gigi tu. Punya lah langgah habatus soda sebab takut dengan Covid lah. Orang Kedah panggil apa? Dia takut dia langgah sampai penuh tak gigi tu. Duk rasa macam ada tak gigi lah. Padahal bukan tak gigi, habatus soda. Dia panas lekat habis kat atas gigi kan. Okey tuan-tuan. Waalaikumsalam semua. Pada sesiapa yang memberi salam. Fik, hari tu kita kena kencing manis dah okey kan? Tak pergi check lah. Duk melantak macam tu Tapi minum tu lah. Susu tak ada gula. Ayak masak tu lah. Jaga-jaga jugalah. Duk pergi swimming dan sebagainya. Gear 5 dah cukup 3 dos. Sekejap kita sembang pasal cukup 3 dos ni. Teruskan perkongsian lagi sahabat-sahabat semua di TikTok Di TikTok dan juga di Facebook. Kita sembang isu semasa hari ni. Petang tadi sebelum maghrib panas sikit lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah tengok saya masuk lah dalam page dalam TikTok ketua Cyber Trooper. Dia ketua Cyber Trooper. Saya masuk lah tadi.
Saya masuk tu sebab dia kata bahawa yang di Pertuan Agong, ini mukadimah tuan-tuan, mengarahkan supaya kerajaan ini ditubuhkan. Ini adalah kerajaan perpaduan. Itu saya masuk. Mula saya tak mau masuk sebab saya malas nak layan. Takut bagi view kat mereka kan. Jadi supaya saya terpaksa masuk. Jadi bila saya masuk tu, saya nak terangkan mereka duk bodoh babi kan. Kita pun jadi panas jugalah kan. Terkeluarlah perkataan mak dia bodoh. Kan, terkeluarlah perkataan yang bukan-bukan. Kita pun jenis, kita panglima perang. Kita perang punya kaki. Bukan perang biasa-biasa. Kita pergi training dulu 6 bulan. PDRM kan. Kita perang punya kaki. Jadi bila kena perkataan macam tu, kita panas kita buh balik lah. Tapi tak apalah. Malam ni saya nak cerita fakta lah. Sebab mereka dah macam zoo. Macam zoo. Tak boleh sembang ni boy. Kan? Tak boleh nak sembang. Ada seorang abang tu, dia bekas pengurusi tetap PKR dulu. Kan, pengurusi tetap peringkat nasional. Kan, jadi dia pun haram tak tanya dia siapa dan sebagainya. Pun kena maki juga. Kena bubuh juga kan. Babi bodoh mak cukup. Saya tahulah hari ni mereka bawa usul babi kat dalam jemaah menteri. Tapi janganlah duk babi banyak sangat kan. Jadi itulah koyak rabak dia ya. Abang Ibrahim Wahab ya. Abang Ibrahim Wahab tu bekas pengurusi tetap Parti Keadilan Rakyat. Last kali pada tahun 2018. Orang mereka pun tak kenal. Okey tuan-tuan, jadi tuan-tuan, perkataan kerajaan perpaduan yang diarahkan oleh YDPA ni tak pernah wujud. Kalau mereka sebut bahawa kerajaan perpaduan ni diarahkan oleh yang di Pertuan Agong, ini adalah salah sama sekali. Jadi mereka boleh guna. Benda ni dah selesai di dalam Dewan Rakyat pada 20 hari bulan Disember tahun 2022. Apabila Ling Guang Eng mengatakan bahawa kerajaan ini diarahkan, ditubuhkan oleh yang di Pertuan Agong, yang di Pertuan Agong yang bagi nama kerajaan perpaduan, speaker suruh tarik balik. Jadi bila wakil rakyat daripada pembangkang bangun untuk interfere, dan speaker suruh dia tarik balik, jangan masukkan nama Agong. Sebab Agong tidak pernah pun bertitah ataupun memaksa. Agong tak pernah paksa pun. Tapi mereka yang nak tubuh kerajaan. Dan kalau daripada sudut istilah, kalau mereka nak bagi istilah bahawa kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan Malaysia, boleh. Mereka nak pakailah apa nama pun. Dulu kita pakai kerajaan prihatin. Lepas tu apa duk kacau ni? Lepas tu kita pakai kerajaan prihatin. Selepas tu zaman Ismail Sabri kita pakai kerajaan keluarga Malaysia. Jadi kalau mereka nak pakai kerajaan perpaduan Malaysia, tidak ada masalah apa daripada sudut nama. Yang ni saudara semua kena faham. Daripada sudut istilah, daripada sudut nama, tidak ada masalah. Tapi kalau dia kata bahawa kerajaan ini Agong yang paksa suruh tubuh, this is wrong. Sengaja menggunakan nama yang di Pertuan Agong. Jadi ini adalah propaganda lah tuan-tuan. Bila dekat dengan pilihan raya negeri, maka digunakan propaganda. Propaganda daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk menipu penyokong mereka seolah-olah mereka terpaksa menerima di antara satu sama yang lain. Jadi ni propaganda lah. Sebab tu mereka kata Agong suruh. Sebab bagi Pakatan Harapan, mereka dulu masa dalam siri kempen pilihan raya yang ke-15, mereka kata tak boleh undi UMNO, tak boleh undi BN sebab BN ni parti perasuah, parti YMDB, parti SRC, parti LCS, parti UKSB, parti Yayasan Akal Budi. Semua perasuah ada dalam tu. Jadi yang UMNO pula kata tak boleh undi Pakatan Harapan dengan DAP ni. Pun ada rasuah juga, terowong. Lepas tu parti yang perkauman dan sebagainya lah. Anwar ni pernah masuk penjara macam-macam lah. Jadi dua-dua ni duk bergaduh. Jadi bila dua-dua ni bergaduh, bila mereka terpaksa bergabung untuk menubuhkan kerajaan, bukan terpaksa. Apabila mereka memilih untuk menubuhkan kerajaan, maka mereka terpaksa membohongi pengundi mereka. Cara untuk mereka bohong adalah mereka kata Agong yang paksa. No. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Hitah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, ni mukadimah saja ulang balik lah sikit kan. Dalam titah yang di Pertuan Agong,
yang boleh melantik seorang Perdana Menteri adalah Yang di-Pertua Agong, bawah perkara 42A. Tuan Agong sebut dalam dia punya titah dia, beta melantik Anwar Ibrahim di bawah perkara 42A, iaitu kuasa Yang di-Pertua Agong untuk melantik Perdana Menteri. Raja-raja Melayu yang lain, dia kena jadi Agong baru dia boleh lantik Perdana Menteri. Ini perlembagaan. Di bawah perkara 43.2A, Agong sebut pula, dan dia melantik Anwar juga di bawah perkara 43.2A. Apa benda perkara 43.2A ni? Seorang Perdana Menteri yang dilantik dengan mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Dan maknanya dia disokong oleh Barisan Nasional dan dia disokong oleh parti-parti yang lain untuk dia membentuk kerajaan. Jadi Agong tak pernah paksa pun mereka ni tubuh kerajaan. Mereka ni saling menyokong di antara satu sama yang lain. Jadi benda ni dah lama. Keakraban di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional ni bermula pada 15 hari bulan 10 tahun 2020. Apabila Zahid Hamidi mengeluarkan surat taat setia, bersumpah taat setia kepada Anwar Ibrahim. Itulah bermulanya keakraban mereka. Dan pada ketika itulah keluar pelbagainya rakaman suara dan sebagainya yang membuktikan bahawa Anwar dengan Zahid ini mempunyai hubungan. Dan Zahid cuba bawa UMNO ke dalam Pakatan Harapan. Jadi tidak ada paksaan, mereka sendirilah yang memilih untuk membentuk kerajaan. Jadi jangan salah Agong. Kerajaan hari ini adalah kerajaan Pakatan Harapan plus Barisan Nasional. Bukan Agong yang memaksa, tetapi hampa yang memilih untuk menubuhkan kerajaan, maka kena akui bahawa ini adalah kerajaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Sebab itulah tuan-tuan tengok, perkara hujah yang saya cakap ni boleh dibuktikan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh parti DAP dan juga PKR sendiri, yang mengatakan bahawa pada pilihan raya negeri yang bakal berlaku ini, mereka akan bersama-sama untuk pergi di dalam pilihan raya dan akan bergabung di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk pergi dalam pilihan raya negeri. Ini adalah bukti bahawa mereka telah pun ada keakraban untuk menyertai pilihan raya secara bersama. Jadi tak perlu nafi lagi. Tak perlu cakap Agong paksa, tak perlu cakap siapa paksa. Itu adalah inilah. Agong kalau tuan-tuan tengok dalam Hitah Diraja yang terakhir, Agong juga ada sebut supaya Perdana Menteri Malaysia iaitu Anwar Ibrahim menjelaskan semula. Ya, Didi Ujang, terima kasih Didi Ujang. Supaya menjelaskan semula keadaan bagaimanakah Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri sebab dia mendapat sokongan daripada parti dia sendiri, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS dan GRS serta lain-lain parti yang lain yang menyokong kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi sekarang ini jangan nak lari sana, jangan duk tipu sini, jangan duk tipu sana. Akuilah kerajaan hari ini kerajaan Pakatan Harapan, Barisan Nasional. Nama kerajaan ini Kerajaan Perpaduan Malaysia, bukannya kerajaan perpaduan yang dibentuk oleh Agong, tetapi kerajaan perpaduan di antara penyamun dan juga di antara mak sakau dan di antara orang yang perkauman terowong dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai perpaduan di antara orang-orang yang disyaki dan perpaduan di antara OYDS dan juga OKT, orang yang kena tahan, ataupun perpaduan di antara kluster mahkamah. Ini nama dia kerajaan perpaduan hari ini, ya. Jadi jangan duduk ni. Jangan duduk nafikan. Okey tuan-tuan. Yang di-Pertua Agong tidak pernah mencadangkan. Ini adalah willingly. Willingly, ya. BN sokong Anwar secara willing. Zahid sokong. Agong tak pernah cadang suruh Zahid sokong Anwar. Agong tak pernah. Ini saya kata penipuan yang nyata. Sebab tu tuan-tuan kena tengok titah diraja. Bukan dengar orang Pakatan Harapan duk bohong. Bukan dengar golongan-golongan ni duk menipu. Kena baca lah. Agong tak pernah cadang pun suruh Perikatan Nasional sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Macam mereka duk hujah sekarang ni. No. Agong cakap pada mulanya adalah mencadangkan kepada semua parti-parti untuk membincang sama ada untuk menubuhkan kerajaan perpaduan yang tidak ada pembangkang demi ekonomi. Inilah yang Agong sebut. Dan Agong tak pernah cakap pun kena semua parti kena sokong Anwar. No, mereka ni sokong secara willingly. Memang mereka nak sokong Anwar sebagai Perdana Menteri. So mengaku je lah. Kenapa nak bohong? Mengaku je lah pada pengundi. Dan memang dah lama rancang. Dan memang
memang nak tubuhkan kerajaan secara bersama. Jadi sebab itu bukti yang kedua apa? Bukti yang kedua sekarang ni ada dah jawatan kuasa. Yang jawatan kuasa untuk mengkaji manifesto Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional untuk dilaksanakan di dalam kerajaan hari ini. So memang mereka bersama. Sebab itu mereka bawa manifesto secara bersama. UMNO BN pun akan sokong UEC lepas ni. Mereka tak boleh nafikan. Mereka akan sokong. Dan mereka akan sokong untuk bagi warga negara kepada semua orang. Ya, terima kasih Didi Ujang. Jadi kenapa nak nafikan? Kenapa bila kita bercinta dengan seseorang, kenapa kita nak bagi tahu kata kita tidak cintai dia? Sekiranya kita menafikan hakikat percintaan tersebut, maka si dia akan merasakan, dia rasa sedih, dia rasa terasa. Sebab apa? Sudah bersama, sudah bersekedudukan, namun menceritakan kepada umum bahawa saya tidak mempunyai sebarang hubungan dengan beliau. Saya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan beliau. Ini bohong. Sebab bersetubuh sudah bersetubuh, anak je belum lahir. Jadi bertanggungjawablah, jangan tak bertanggungjawab. Pakatan Harapan sudah menyetubuhi UMNO. UMNO kena mengakui bahawa dia telah disetubuhi oleh Pakatan Harapan. Kenapa nak nafikan benda ni? Tak perlu nak nafikan lah. Kisah percintaan di antara dua orang ni tak boleh nafikan. Semua orang rakyat Malaysia tahu tentang benda tu. Okey tuan-tuan, cuma belum buat kenuri dia lagi. Kenuri belum buat lagi. Kenuri belum buat. Nanti buatlah tu kenuri. Kalau boleh buatlah cepat-cepat kenuri tu. Sebab apa? Takut mengandung anak luar nikah lagi. Nikah saya tak tahu lah betul ke tak nikah ni. Nikah dekat Siam. Pernikahan buat dekat Siam. Ibu bapa tak tahu. Ahli-ahli parlimen tu ibu bapa lah. Ibu bapa tak tahu. Yang tahu ya sedap-sedap tengok menikah dah. Jadi orang kampung pun duk tanya. Bila orang kampung tanya, dak bukan menikah kat Siam, kena paksa. Mana boleh kena paksa? Sama-sama cinta, sama-sama suka, sama-sama lari pergi Siam, sama-sama menikah lari, lepas tu balik mai abang kena kahwin paksa. Apa benda? Okey dan okey dan saya tahu marah tak apa tapi jangan koyak marah tak apa tapi jangan koyak. Ni hakikat yang sebenarnya lah. Okey, saya nak jawab yang lain luar tabi'in boleh dapat. Okey tuan, langkah London. Ini viral lah tentang langkah London. Betul kan langkah London ni? Jadi tuan-tuan, langkah London ni tak pernah wujud pun. Tak pernah wujud pun langkah London ni. Cuma adalah pihak-pihak tertentu yang cuba mengaitkan konon-kononnya ada perjumpaan yang dilakukan di London. Kat hotel mana di London berjumpa tu? Siapa yang berjumpa? Tak mahu dedahkan. Jadi isu langkah London ni tidak ada langsung lah. Memang Perikatan Nasional tidak ada perkaitan apa-apa langsung untuk menjatuhkan kerajaan pada hari ini. Tak ada. Sebab prinsip Perikatan Nasional jelas bahawa Perikatan Nasional menghormati Anwar Ibrahim sekarang ni adalah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ataupun dipanggil sebagai BMX, bukan BMX, PMX. Jadi apa nama ni, Perikatan Nasional menghormati dan kita akan duduk di sebelah pembangkang. Tidak akan ada usaha-usaha untuk rampas kuasa dan sebagainya. Kalau pertelikahan dalaman mereka tu kita tak tahulah. Sebab apa? Kerajaan hari ini disokong oleh ketua-ketua parti sahaja. Ahli parlimen tak sokong. Macam saya bagi tahu kat saudara semua lah. Kan? Apa nama ni, kahwin lari, mak bapak tak tahu. Sedap-sedap dah kahwin dah. Jadi itu kita tak tahu. Tapi di peringkat PN memang tak ada lah perjumpaan London apa semua dan sebagainya ni. Jadi dia ni, kalau kita tengok hari ni ahli-ahli parlimen di sebelah kerajaan, mereka ni melihat apabila Speaker Dewan Rakyat gagal untuk menjawab status ahli parlimen GRS daripada bersatu yang lompat parti menyokong Pakatan Harapan. Jadi mereka melihat bahawa sekiranya mereka ini tak kena tindakan lompat parti, maka mereka yang tak sokong kepada Anwar pun mereka pun nak keluarlah parti. Jadi mereka nampak macam tu lah kot rasanya.
And sebab apa kalau kita melihat kepada kepada Akta Lompat Parti and menetapkan sekiranya seorang ahli parti bertanding mewakili parti tersebut dan meninggalkan parti selepas pilihan raya, haruslah mengosongkan kerusinya. Ini kes GRS. GRS ni mereka 4 orang ni, Datuk Armizan bin Muhammad Ali, Mat Bali Musa, Jonathan Yasin dengan Jeffrey ni, mereka ni adalah ahli bersatu. And walaupun mereka bertanding dengan menggunakan logo GRS, tetapi mereka ni adalah ahli bersatu yang diberi kebenaran oleh parti untuk mereka bertanding dalam pilihan raya di Sabah. Dan jentera-jentera mereka juga adalah jentera bersatu, jentera PAS dan jentera-jentera yang lain. Jadi apabila mereka lompat keluar, mereka keluar daripada bersatu dan kemudiannya mereka kata mereka adalah ahli direct kepada GRS, maka mengikut kepada anti lompat parti, mereka kena mengosongkan kerusi. Bermakna apabila mereka tidak mengosongkan kerusi dan speaker Dewan Rakyat menyebelahi kerajaan, kalau siapa nak lompat masuk kerajaan boleh, siapa nak lompat tinggal kerajaan tak boleh, maka ahli-ahli gabungan daripada parti gabungan yang lain turut meninggalkan dan turut berhajat untuk meninggalkan parti mereka tanpa perlu mengosongkan kerusi parlimen. Jadi di sini ada konflik dalam GPS, konflik dalam Barisan Nasional. Apabila mereka melihat situasi di Sabah, mereka mengatakan bahawa tindakan tidak diambil kepada parti-parti ataupun kepada pemimpin dalam parti bersatu yang telah lompat dengan alasan bahawa mereka adalah ahli kepada GRS, maka adalah ahli UMNO pun yang mungkin buat surat backdated. Sebab surat backdated diterima oleh speaker. Mungkin ahli-ahli parlimen ni pun kata mereka nak buat surat backdated juga. Sebenarnya mereka telah meninggalkan UMNO sebelum daripada pilihan raya. Jadi sah tak? Sah lah, sebab dia tinggalkan UMNO sebelum pilihan raya. So dia tak perlulah nak kosongkan kerusi dia. Macam tu juga dalam GPS. Dia boleh buat surat yang kata dia dah tinggalkan parti GPS ni sebelum daripada pilihan raya umum yang ke-15. Maka surat tu valid lah, sebab merujuk kepada kes di Sabah. Sebab kes di Sabah, dia buat surat konon-kononnya dia telah pun meninggalkan parti sebelum daripada pilihan raya umum yang ke-15. Jadi ini tuan-tuan tidak ada kaitan dengan Perikatan Nasional. Ini adalah konflik dalaman kerajaan itu sendiri yang mereka nak sokong pada kita. Bukan kita suruh mereka sokong, bukan kita bayar mereka suruh sokong. Sebab mereka nak tinggalkan Anwar, mereka tak mau duduk dengan Anwar. Mana kita nak tahu? Kalau mereka nak main duduk belah kita, jatuhlah kerajaan tu. Nasib lah kan. Siapa suruh buat membohong? SD tak ada. Anwar Ibrahim tak ada SD. Dia tidak ada bukti bahawa dia disokong oleh 148 orang. Masa undi percaya ke atas dia pun undi secara suara verbal, bukan undi secara orang undi dia satu-satu. Speaker tak benarkan untuk buat undian secara by person. Jadi Anwar tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa 148 orang tu menyokong pada dia. Sebab itu tuan-tuan, masa di Dewan Rakyat, ada beberapa ahli parlimen yang tengah sembang, saya duduk dengar di sebelah. Saya tak boleh sebut nama. Sekali jadi masalah kepada dia. Tetapi ramai ahli parlimen di sebelah GPS dan juga GRS tak sokong pada Anwar. Mereka terkejut bila kepimpinan mereka bagi sokongan kepada Anwar. Begitu jugalah dalam UMNO itu sendiri pun. Mereka tak tahu sebab Agong panggil 30 orang. Zahid tak bagi 30 orang ahli parlimen pi. Dia cuma pi 3 orang saja. Zahid, Zamri dengan Ahmad Maslan yang pi. Agong panggil berapa orang? Agong panggil semua ahli parlimen pi. Tapi Zahid tak benarkan. Jadi inilah kesannya apabila kerajaan yang ditubuhkan secara curang. Maka kita tak tahulah kalau nak jatuh tu masalah hampa lah. Hampa pandai-pandai selesai lah. Bukan masalah Perikatan Nasional lah. Bila kerajaan nak runtuh, salah PN. Semua nak salah PN. Benda lain tak ada ke? Semua PN yang bersalah. Padahal PN tak bersalah apa-apa pun. Okey tuan-tuan. Sekiranya Anwar Ibrahim nak jatuh separuh jalan tu terpulang pada dia. Tapi saya bagi tahu pada saudara semua, stand Bersatu dan PAS jelas. Pada mesyuarat yang terakhir, pimpinan tertinggi Bersatu dan PAS mengatakan bahawa kita
dan menghormati manifesto Perikatan Nasional. Dan kita percaya bahawa rakyat mengundi kita kerana kita membawa PN-BEST. PN-BEST ini bermaksud bersih dan stabil. Maka Perikatan Nasional tidak akan sesekali bersama dengan kluster mahkamah, tidak akan sesekali menubuhkan kerajaan bersama-sama dengan perasuah dan juga salah guna kuasa. Jadi kita tidak akan sesekali akan bersama dengan parti BN ni, takkan bersama juga dengan mereka-mereka yang terlibat dengan salah guna kuasa dan juga rasuah. Kalau mereka nak berlaku perpecahan secara dalaman di antara mereka, itu adalah masalah mereka sendiri, bukan masalah kita. Dan jangan kaitkan Perikatan Nasional dalam apa-apa langkah sekalipun. Langkah lewat masuk kementerian ke, langkah London ke, langkah Afrika ke, apa-apa langkah tidak ada kaitan langsung dengan Perikatan Nasional. Okey, tuan-tuan. Kesian kat mereka, bergaduh sama sendiri, salah orang lain. Itulah orang kata, jangan kahwin lari. Kahwin lari, bergaduh mak mentua tak terima, duk marah kat kita. Hang punya pasal lah ni, duk pergi cakap dengan mak mentua aku. Kata aku duk memaksa anak dia kahwin Aku tak ada kena mengena hampa yang pergi kahwin lari di Siam. Hang balik main, mak mentua hang tak terima, hang marah kat kita. Hak laki mak mentua tak terima perempuan, hak perempuan mak mentua tak terima laki. Inilah berlaku dalam kerajaan hari ni. Siapa suruh kahwin lari? Lain kali kahwin betul-betul. Buatlah satu perpaduan UMNO DAP ke. Buat betul-betul. Duk kahwin lari betul marah kita. Pandai hang lah. Okey, tuan terimalah pada tu pasal ada, jangan duk salah kat orang naya. Nak suruh kita jadi nak suruh kita nak jadi orang panggil apa buta, Cina buta dan sebagainya. Pandai-pandai hang tapi yang bestnya yang laki takut nak cerai sebab bini pegang harta. Bini pegang harta, hak bini ni UMNO lah. Hak laki ni takutlah nak cerai hak bini ni sebab bini pegang harta. Yang laki pula kemaruk harta. Laki kemaruk harta, jadi nak cerai tak boleh lah. Tapi duduk bergaduh lah. Duduk, bukan duduk sekali, tak duduk sekali. Tak duduk sekali, duduk bergaduh lah kan. Perempuan nak cerai tak boleh, cerai sekali. Cerai sekali, habis harta melayang. Ranak, jadi kenalah terima disebabkan harta. Itulah pada muka kahwin lari. Jangan nikah di Danau. Orang suruh pergi masuk Minang, pergi menikah lari. Tak dapat projek. Padu nikah di Danau. Kahwin kat Sian dah dapat baby girl dah. Lepas tu seorang tu takut kan, duklah tahan lah kan. Hak yang bini minta, abang lepaskan sayang daripada pendakwaan di mahkamah. Dia pun duk tahan. Aku ni duk bagi tahu kat orang, kata aku ni tak sokong rasuah. Tapi hak bini aku pula ni kaki rasuah. Hak seorang lagi, abang tangguhkan kes. Hak yang dia pun duk sabar je kan. Nak buat macam mana, nak cerai tak boleh. Nak cerai tak boleh. Alamaknya keluarga 69. Jadi kita janganlah. Kita tak nak masuk campur lah rumah tangga apa pandai-pandai selesai sendiri. Demi cinta buta. Okey, tuan hang cerai aku 47 kes aku up. Itulah pasal dah. Dak hak UMNO dia betina. Hak ni hak jantan ni lah kan. Hak jantan hak sebelah sana. DAP PKR ni tak boleh kata apa. Dengar lah. Cerai lagi jatuh kerajaan. Sama juga macam MA 63. Lah Sabah duk minta 20%. Dia duk pening dah kepala tu. Aduh, nak buat macam mana nak bagi 20% ni kan, minyak ni. Tak bagi, kena cerai. Orang suruh menikah elok-elok tak mau. Baru pada muka. Jadi pandai-pandai lah mereka, tuan. Pandai-pandai lah mereka di sana. Kita tak mau kacau mereka. Okey, tuan. Topik yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan sekatan peruntukan pada ahli parlimen dan juga aduan. Jadi hari ini ada dua dilaporkan di Perlis, di Arau lah, Syahidan Kasim dan juga di Pahang. Adun daripada Pahang dan ahli parlimen Arau mengatakan bahawa peruntukan kerajaan kepada ahli parlimen telah pun turun.
tetapi tidak diagihkan kepada ahli parlimen daripada pembangkang. Jadi bagi saya lah, sekatan peruntukan parlimen adalah perkara yang tidak wajar dilakukan oleh kerajaan. Sebab apa? Sebab duit yang ada dekat dalam negara ni bukan duit Pakatan Harapan, bukan duit Anwar Ibrahim. 80% daripada kutipan hasil kerajaan datang daripada cukai, iaitu wang rakyat. Rakyat yang bayar cukai. Antara cukai yang paling besar adalah cukai syarikat dan juga individu. Jadi rakyat yang membayar cukai, jadi rakyat berhak kepada wang tersebut. Kenapa pula kerajaan hari ini nak sekat nak sekat peruntukan kepada MP pembangkang atas alasan kerana rakyat di tempat itu tak sokong pada Pakatan Harapan. Ini adalah satu bentuk ugutan kepada rakyat, yang mana sekiranya mereka tidak menyokong kepada Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional, maka mereka tidak akan mendapat hak mereka melalui ahli parlimen yang mereka pilih. Jadi ini adalah satu benda yang kita tengok pelik lah. Sebab dekat-dekat ni PRN ni ugutlah rakyat, tapi rakyat ni taklah bodoh sangat. Rakyat akan tumbangkan sedara semua pada PRU 16. Sebab apa? Peruntukan ahli parlimen ni tak banyak pun. Peruntukan ahli parlimen ni kecil saja. Mungkin untuk bantuan daripada sudut kerusi roda, bantuan daripada sudut pampers ke apakah yang berkaitan lah. Jadi tak ada lah orang kata peruntukan yang besar. Rakyat pun tahu. Jadi rakyat akan nilai lah di seluruh negara kekejaman yang telah dibuat oleh kerajaan hari ini. Dan hari ini saya nak tanya juga kepada kerajaan, sebab saya ada baca kenyataan daripada seorang Dun. Dia mengatakan bahawa kerajaan hari ini melepaskan peruntukan kepada ahli parlimen ataupun adun yang telah pun kecundang dalam pilihan raya, yang digelar sebagai MP dan adun taker. Jadi ini adalah satu benda yang haram. Sebab apa? Sebab mereka bukan ahli parlimen, mereka bukan adun yang dipilih oleh rakyat. Maka bagaimanakah peruntukan kerajaan boleh diberi kepada mereka? Bagaimana boleh disalurkan kepada mereka? Jadi sekiranya Anwar melepaskan sejumlah duit kepada mereka, maka ini adalah peruntukan yang dikatakan kerajaan bagi kepada individu, bagi kepada dia. Sekiranya Anwar bagi 100,000 kepada ahli parlimen yang telah pun kecundang masa pilihan raya, bermakna Anwar telah bagi 100,000 kepada individu tersebut. Kalau Anwar bagi 50,000 kepada adun yang telah kecundang dalam pilihan raya, ini bermakna Anwar bagi secara individu kepada dia. Sebab apa? Sebab dia bukan dilantik sebagai adun ataupun ahli parlimen. Jadi peruntukan yang diterima oleh ahli parlimen, dia dilaporkan kegunaan dia ke mana, perincian dan sebagainya, sebab dia adalah ahli parlimen. Segala perbelanjaan harus direkodkan untuk kepentingan rakyat setempat. Kalau kerajaan hari ini bagi secara direct, maka mereka boleh salah guna. Dia boleh buat banglo, dia boleh buat rumah beli kereta mahal dan sebagainya. Sebab peruntukan itu tidak dikhususkan untuk peruntukan adun, ataupun peruntukan itu tidak dikhususkan kepada peruntukan MP. Ini yang bahayanya, dan kita perlu tengok bahawa ini adalah duit rakyat, bukan duit Parti Pakatan Harapan, bukan duit Parti Barisan Nasional. Mana boleh dia belanja seolah-olah itu adalah duit dalam parti dia. Ini adalah satu bentuk salah guna kuasa yang boleh mengakibatkan kepada kerugian berbilion-bilion ringgit wang rakyat. Okey, tuan-tuan, apa duk bergaduh pula dia, tuan-tuan, Jadi ini adalah pelik lah, tidak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku, ya. Abang memang begitu zalim. Dan ini adalah salah guna. Ni duit kita bayar cukai. Bukan orang Pakatan Harapan yang bayar cukai, bukan mereka seorang, kita bayar cukai. As a rakyat, kita berhak ke atas benda tu. Dalam kawasan parlimen ataupun DUN, kita berhak. Sebab ni bukannya duit derma politik. Ini bukannya duit pengutipan kepada ahli-ahli parti dalam Pakatan Harapan. Ini wang negara, hasil negara. Hasil negara datang daripada poket rakyat. So pecahan cukai ni ada dua. Ni yang rakyat kena tahu.
80% daripada pendapatan negara datang pada hasil cukai. Dan cukai ni ada dua. Satu dia panggil cukaian langsung. Yang kedua adalah cukai yang tidak langsung. Cukaian langsung ni adalah cukai dan duti yang dikutip berdasarkan pendapatan dan aktiviti ekonomi. Dan yang tidak langsung ni adalah cukai yang dikutip apabila seseorang individu membeli atau menggunakan sesuatu barangan ataupun perkhidmatan. Dan dua ni adalah cukai yang paling besar, hasil yang paling besar yang diterima oleh negara kita. Jadi rakyat berhak jadi rakyat di dalam parlimen yang tidak mendapat peruntukan, mereka wajib bangkit dan meminta kepada kerajaan jangan kejam. Kena bangkit bersama-sama dengan ahli parlimen anda. Kalau daripada Arau Perlis, orang di Arau kena bangkit, mula bersuara. Jangan marah pada ahli parlimen. Mereka menyekat peruntukan ni supaya rakyat marah kepada ahli parlimen yang dipilih oleh mereka. Rakyat perlu bijak. Rakyat kena marah kepada kerajaan hari ini. Kenapa bersifat kejam dengan rakyat setempat? Kenapa tidak ada peruntukan kepada rakyat setempat? Ini bukan duit bapa kamu. Ini bukan duit ibu kamu. Ini bukan duit ahli-ahli Pakatan Harapan. Ini bukan duit mak bapak mereka yang dalam Pakatan Harapan. Ini duit kita, duit rakyat yang sepatutnya dibelanja dengan adil dan saksama kepada keseluruhan rakyat dalam negara kita. Jangan anggap wang negara ini adalah wang mak bapak kamu yang sesuka-suka hati kamu nak belanja. Okey, tuan. Oi, saya lagi semangat kalau macam masuk ramai ni. Kamu kena belajar rukun iman lagi, percaya pada qada dan qadar. Oh. Macam tu kita tak payah ada pilihan raya Palong. Jadi sebab orang Pakatan Harapan percaya kepada qada dan qadar lah yang menyebabkan bahawa bila telok ni, bila telok tidak ada, maka mereka buat apa? Mereka tak bincang pasal telok. Pasal ayam tak bincang. 6 bulan lagi akan selesai masalah ayam dengan telur. Tak pernah bawa dalam mesyuarat jemaah menteri. Tapi bila babi harga mahal, besok mesyuarat. Hari ini pengusaha babi pergi hantar memorandum untuk bincang berkenaan dengan harga babi bersama dengan jemaah menteri daripada kerajaan babi. Maka esok jemaah menteri akan membincangkan berkaitan dengan babi, yang mana rakyat hari ini tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ayam sebab ayam mahal. Lepas ni mungkin rakyat kena makan babi dan jadi perangai macam babi seperti mereka. Bila berkaitan dengan telur, bila berkaitan dengan ayam, tunggu 6 bulan. Mesyuarat daripada selepas angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Kata apa? Mak Sabu akan mengumumkan besok harga telur lebih murah. Lepas itu kata apa? Oh, dalam masa 2 minggu kita akan bentangkan retas putih dalam mesyuarat nakal untuk membincangkan berkaitan dengan kos sara hidup rakyat. Kemarin dulu keluar kenyataan rakyat kena beralah. Telur dalam negara ni tak cukup, tak banyak, cukup-cukup seorang sebiji je untuk seorang rakyat Malaysia. Jadi hak mana tak perlu makan telur, tak perlu makan. Sebab apa? Nak jimatkan telur supaya orang lain boleh makan telur. Tapi bila berkaitan dengan babi, besok mesyuarat. Besok mesyuarat di antara pengusaha babi dan juga jemaah menteri babi. Esok. Tapi bila berkaitan dengan ayam, mana? Kita bukan nak perkauman, tetapi saya nak bagi tahu kepada menteri, majoriti rakyat Malaysia makan ayam dan telur. Cina kah, India kah, Melayu kah, makanan lazim mereka adalah ayam dan telur. Hanya segelintir kecil saja yang makan babi. Kenapa menteri nak pergi fokus dekat isu babi? Dan kenapa pula nak pergi bentang dalam mesyuarat berkaitan dengan babi? Jemaah menteri tidak ada kerja lain kah? Kerja nak bincang pasal babi saja? Adakah babi ni satu keperluan? Babi bukan satu keperluan. Yang menjadi keperluan kepada rakyat adalah telur. Babi tidak boleh bertelur. Kita tak boleh makan telur babi sebab dia tak boleh bertelur. Aduh.
Babi telur banyak kat Singapura. Bila babi ekspor pergi Singapura, boleh pula. Kita akan sekat. Kita akan sekat ekspor dan sebagainya. Sebab kerana babi. Ni masalahnya ni. Kita pun tak tahu. Kat mereka ni. Isu telur ayam senyap dalam parlimen. Isu telur, isu ayam dalam parlimen tak bincang. Dalam jemaah menteri tak bincang. Dalam kabinet tak bincang. Tapi babi keluar dalam surat khabar. Mesyuarat untuk membincangkan soal babi. Ni banyak lagi ni isu rakyat tentang gaji minima. Gaji minima diturunkan. Tak bentang dalam kabinet. Nak kenaikan tarif elektrik kepada industri. Tak bincang dekat dalam kabinet. Lepas tu apa lagi? Kenaikan kos sara hidup rakyat. Tak bincang di dalam jemaah menteri. Semua benda tak bincang. Telur tak bincang, ayam tak bincang, tapi babi bincang dalam kabinet. Buat mesyuarat tergempar kerana isu babi semata-mata. Dipanggil sebagai mesyuarat apa besok? Besok dipanggil mesyuarat apa? Di dalam mesyuarat besok, dalam slide show dia tulis apa? Mesyuarat jemaah-jemaah menteri berkaitan dengan isu babi. Ni pegawai nak buat slide malam ni, nak buat slide belakang Kepala Anwar tu kan. Slide tu tulis apa? Mesyuarat jemaah-jemaah menteri berkaitan dengan isu babi yang perlu diselesaikan dengan segera kerana kenaikan harga babi. Aduh, aku pening betul kan ni. Lepas tu keluar apa? Laporan kertas putih babi. Aduh. Tak ada menang lain. Yang rakyat tak makan pun tak fikir. Babi jadi keutamaan. Yang hilang kerja, yang LSDN hilang kerja, tak mau buat mesyuarat, tak payah bincang. Tapi babi punya pasal kena bincang. Pening tu. Orang berkata harapan mereka banyak makan babi kot. Tu masalah mereka ni. Sebab tu mereka perlu sangat babi ni kan. Sebab mereka banyak memakan babi kan. Okey tuan. Ayam 6 bulan kena tunggu. Ayam babi betul. Ayam 6 bulan kena tunggu. Babi tak apa kan. Aduh, kerajaan. Mesyuarat dipengerusikan oleh YAB tu kan. Takut dia tersalah sebut. Kan selalu mereka buat singkatan YAB kan. Lepas tu apa pengerusi majlis pun baca kan. Baca dia punya tuan. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat babi. Dia pun tersalah sebut. Ataupun dia dalam mesyuarat je ni lah. Hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan soal babi. Dan saya mengucapkan terima kasihlah kepada yang amat berhormat, yang amat babi yang hadir. Dia tersebut. Ni contoh kan. Contoh jangan marah, contoh. Okey tuan-tuan. Kan dia pakai YAB kan. Lepas tu Setiausaha Kementerian pun salah hantar surat. Hantar ulat surat kan. Yang amat babi. Menteri baca kurang hajak punya Setiausaha. Lepas tu Setiausaha kena pecat. Naya kawan tu kan. Okey tuan-tuan. Nak jaga abang kawasan, sebab tu babi diutamakan. Tak tahu nak kata dedak babi mahal tak? Dedak babi. Babi makan apa? Dedak Babi makan apa babi? Dedak babi naik harga tak? Tanya Mak Sabu. Mak Sabu lah jaga babi pula. Dia daripada jaga ayam tak berjaya, jaga telur tak berjaya, lain kali jaga babi pun tak apa lah. Menteri apa? Menteri apa? Apa nama dia punya menteri apa? Menteri apa? Tanya awak ni. Apa nama? Parti PAN lah ni. Apa pergi tanya apa? Macam mana ni? Babi kurang macam mana? Apa pergi kat Amir selayang? Apa pergi kat Amir bertanya, Amir ni macam mana ni? Babi tak ada ni. Esok nak bincang apa ni? YB Mat yang akan membentangkan soal babi besok ni.
Tanya geng ni, geng sebelah sana, geng pen. Kan, tanya geng pen enggak sana. Kan. Depa suruh rakyat makan babi. Aduh. Menteri apa nama ni? Keterjaminan makanan. Antara berkaitan dalam tu adalah babi lah kan. Jaga babi mesti berjaya pasal mereka jaga kuat. Nah, itulah tuan-tuan. Gelak banyak apa sakit dada juga ni. Kampung kami kat Lenggong banyak babi hutan. Okey tuan-tuan. Ni pasal ni lah. Pasal wabak COVID-19 Jadi hari ni tuan-tuan, ni serius ni, kembali kepada serius kepada siapa yang duk tap skrin ni tolonglah tap bagi 500,000 1 juta macam semalam. Kan di Facebook tu, terima kasih kepada siapa yang memberi gift kerajaan perlu memperkenalkan semula SOP semasa COVID gelombang pertama yang lalu. Rakyat perlu dinasihatkan untuk mengambil booster dan memakai pelitup muka serta menggunakan hand sanitizer. Jadi inilah yang langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan sekarang ini, di mana mereka kena memperkenalkan semula SOP semasa gelombang yang pertama dulu. Sebab apa tuan-tuan? Kita perlu orang kata apa? Mencegah. Mencegah ini lebih baik daripada kita merawat. Jadi antara dia tak boleh hari ni kerajaan duk bagi tahu kata tak ada apa-apa, COVID ni tak ada apa-apa macam dululah. Dulu semasa Anthony Loke jadi menteri pengangkutan dulu pun sama juga, nothing kan, tak ada apa ni, biasa je, virus yang biasa. Macam tu juga dengan menteri kesihatan dulu, semua biasa. Last kali apa jadi kepada rakyat? Hampir 38,000 rakyat Malaysia meninggal dunia disebabkan wabak yang melanda negara kita. Maka tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan hari ini, dia kena memastikan supaya SOP yang diperkenalkan dahulunya dibuat semula. Antaranya adalah memakai pelitup muka dan juga menggunakan hand sanitizer. Sebab apa? Sebab benda ni bukannya susah, benda mudah saja. Kerajaan umum je diwajibkan. Sebab apa Selangor boleh mewajibkan untuk memakai pelitup muka? Sebab apa di peringkat kerajaan persekutuan kerajaan dia tidak mewajibkan untuk memakai pelitup muka? Jadi inilah yang menjadi masalahnya. Sebab apa? Bila kita pergi di supermarket, bila pelancong ramai, maka semua orang terdedah dengan wabak ni. Jadi mengikut kepada pensyarah perubatan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti UPM tuan-tuan, iaitu Profesor Madya Dr. Rosliza Abdul Manaf. Dia mengatakan bahawa vaksin COVID-19 dia punya keberkesanan dia akan menurun selepas 6 bulan seseorang itu menerima dos yang terakhir ataupun booster. Maknanya di sini dia katakan vaksin ni hanya boleh bertahan 6 bulan saja. Dan selepas pada itu dia akan menurun daripada sudut imuniti dia. Dan Profesor Rosliza juga mengatakan bahawa perkara ini adalah berbahaya kepada rakyat Malaysia yang tidak mengambil vaksin dan booster, di mana subvarian BF7 adalah subvarian yang baharu. Jadi dia juga mencadangkan kepada kerajaan hari ini supaya pelancong luar negara perlu mengambil ujian RTK antigen serta perlu dikuarantin terlebih dahulu sebelum dibiarkan bebas untuk melancong. Dan saya setuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Prof ini berbanding dengan kenyataan yang bersifat politik semata-mata yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi kalau kita tengok hari ini kerajaan dia banyak keluar orang kata apa? Dia banyak keluar kenyataan yang hanya bersifat politik saja. Nak bagi rakyat reda, tidak kembali kepada realiti. Dan bila kita membaca hujah daripada seorang profesor daripada bidang perubatan yang nampaknya dia tidak bersetuju dengan kenyataan yang keluar oleh Dr. Hisham dan juga Menteri Kesihatan hari ini. Jadi sebab apa? Dia melihat bahawa sebelum ini kita dah tentukan, kita dah bagi tahu bahawa vaksin cuma tahan 6 bulan. Dan benda ini kita tak boleh bohong pada rakyat Malaysia. Dan perkara ini adalah bahaya. Dan kita tahu bahawa varian yang baru ini juga boleh menyebab kepada kematian. Ekonomi dalam negara penting.
Namun kalau kita tengok di dalam prinsip maqasid syariah yang kedua dalam takbir urus kerajaan, dan di mana dalam prinsip maqasid syariah yang kedua menetapkan bahawa memelihara nyawa adalah tugas yang penting yang harus diutamakan oleh seorang pemimpin negara. Walaupun mereka mengatakan kepada kita bahawa ekonomi adalah penting, tetapi nyawa itu lebih penting berbanding dengan ekonomi yang mereka maksudkan. Dan kita perlu tengok sekiranya kita menyekat pelancong-pelancong daripada negara China, berapakah kerugian kita? Dan kalau hanya daripada jumlah pelancong yang main negara kita, dan daripada negara mereka hanyalah sibilangan yang kecil sahaja, kenapa kerajaan tidak boleh menyekat pelancong daripada negara China untuk masuk dalam negara kita? Sedangkan negara-negara yang berjiran dengan mereka yang tidak dilaporkan oleh akhbar Malaysia hari ini, antaranya adalah Jepun dan juga Korea Selatan, di mana mereka sebelum ini membuka pintu yang seluas-luasnya untuk masuk ke dalam negara mereka. Dan mengikut kepada, kalau tuan-tuan tengok hujah daripada orang Pakatan Harapan, mereka mengatakan tidak ada seorang rakyat China yang dibenarkan keluar daripada negara mereka. So mana datang varian ni dekat negara-negara lain? Ini adalah satu pembohongan yang sangat nyata dan penipuan yang sangat nyata kepada rakyat Malaysia. Sebab apa? Tuan-tuan boleh rujuk kenyataan yang saya bagi ni, sebab kenyataan ini datangnya daripada Perdana Menteri di Jepun dan Presiden Jepun dan juga Perdana Menteri di Korea Selatan. Saya baca kat sini tuan-tuan, kes di Jepun meningkat kepada 900,000 dalam masa seminggu, disebabkan mereka menerima pelancong dan pekerja daripada negara China. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida mengumumkan bahawa Jepun akan mengetatkan kawalan sempadan bagi mengawal varian yang baru ni, dengan mewajibkan ujian RT-PCR dan RTK untuk semua pelawat daripada negara China yang masuk ke dalam negara mereka. Dan mereka juga mengenakan kuarantin selama 7 hari kepada pekerja ataupun pelawat daripada negara itu yang datang ke negara mereka. Ini kenyataan daripada Fumio Kishida. Dan Perdana Menteri Korea Selatan itu Han Duck-soo, dan dia juga meminta supaya rakyat daripada negara tersebut tidak pergi ke negara China ataupun meminimumkan perjalanan mereka ke negara China. Dan beliau juga di Korea Selatan mengenakan ujian wajib bagi RT-PCR dan juga RTK antigen kepada semua pelancong daripada negara China. Ini kerana kes di Korea Selatan adalah kes yang nombor 2 tertinggi di dunia sekarang ini, dengan jumlah 500,000 di dalam tempoh masa seminggu. Dan kita nak mempersoalkan sekarang ini kepada kerajaan Malaysia. Sebab apa Malaysia masih lagi berkeras untuk memberi kelonggaran kepada pelancong-pelancong yang datang daripada negara China untuk masuk ke Malaysia? Sebab apa? Malaysia hanyalah mengenakan SOP untuk membuat saringan suhu badan dan mengambil ujian daripada sampel air air kencing dan juga najis. Jadi ini saya rasa adalah satu benda yang kita nampak bahawa kerajaan hari ini tidak mengambil berat kepada permasalahan rakyat. Kerajaan hari ini dia melupakan tentang masalah rakyat dan sanggup meletakkan rakyat di dalam di dalam risiko yang tinggi. Jadi saya tak pastilah kalau kita tengok negara-negara yang berjiran dengan mereka, kita tengok di Jepun, kita tengok di Korea Selatan dan lain-lain negara yang kes mereka sedang naik tinggi. Dan apa yang saya bagi tahu kepada saudara semua ni adalah apa yang ada di dalam WHO. WHO melaporkan benda ni. Bukan saya pandai-pandai, dan saya sebut nama presiden mereka, dan saudara semua boleh pergi cek. Tuan-tuan bukalah surat khabar Jepun ke, Korea Selatan ke, tuan-tuan boleh baca dalam Inggeris. Tuan-tuan lihat sendiri. Sebab apa mereka menyekat? Kerana pelancong daripada
China lah yang membawa kes yang amat dahsyat dekat negara mereka. Jadi kenapa kerajaan Malaysia nak memperjudikan nyawa rakyat Malaysia? Dan siang tadi ada orang jemput masuk live. Dia bagi tahu tadi, dia kata, dia tanya, sekiranya apa-apa yang berlaku kepada rakyat Malaysia, adakah rakyat Malaysia boleh mengambil tindakan undang-undang kepada Perdana Menteri? Jawapannya adalah ya. Selain daripada kita membuat memorandum untuk mendesak supaya kerajaan tidak membuka pintu kepada pelancong daripada negara-negara yang ada kes yang tinggi, kita juga akan rekod kenyataan-kenyataan akhbar daripada MATTA kot, tak silap saya, Mata, lepas tu Stafta ke apa benda tak nama, yang mendesak kerajaan supaya buka pintu kepada pelancong. Yang kes-kes di negara tersebut dah meningkat. Dan kita juga akan ambil kenyataan-kenyataan Perdana Menteri, Kementerian Pengangkutan dan sebagainya. Dan saya bagi tahu kepada anda semua, kalau apa-apa jadi kepada rakyat di Malaysia, kita akan saman kepada kerajaan hari ini kerana melakukan kecuaian awam. Dan kepada mereka-mereka yang menghasut kerajaan sehingga memperjudikan nyawa rakyat Malaysia, mereka juga telah melakukan kecuaian sehingga membawa bencana kepada orang ramai. Dan ini adalah kes yang merujuk kepada kes Najib lawan dengan Tony Puah. Dan telah pun dibuktikan bahawa Perdana Menteri ni orang duk tanya siapa duk macam ni pula kan. Ada orang tak gift tumbuk tu, tahu tumbuk lah kan. Ini siapa pula dah sepik sat-sat macam ni kan. Okey. Jadi Perdana Menteri adalah, orang kata apa, Perdana Menteri adalah penjawat awam ataupun pegawai public service. So dia haruslah bertindak sebagai penjawat ni. Dan mestilah melaksanakan fungsi dia untuk menjaga rakyat. Sekiranya dia membuat sesuatu yang membawa mudarat kepada rakyat, maka dia telah pun melakukan sesuatu kecuaian. Ini ada dalam seksyen akta tersebut. Dan kita boleh saman Menteri Pengangkutan, Perdana Menteri, dan rakyat boleh tuntut hak mereka. Tuan-tuan kena ingat benda ni. Kalau apa-apa berlaku kepada rakyat Malaysia, kita akan pastikan Anwar Ibrahim, Menteri Kesihatan, Anthony Loke, you must responsible apa yang berlaku dekat dalam negara kita. Dan ketiga-tiga orang ini harus diseret ke dalam mahkamah atas tuduhan membunuh rakyat Malaysia. Sebab mereka membawa, orang kata apa, membuat sesuatu yang boleh membawa kepada kemudaratan, hilang nyawa rakyat Malaysia. Okey, saudara semua, hari ni saya semput sikit hari ni, tak tahu saya apa. Good sebab makan sup ekor babi tu jadi tu Ustaz anda si pemik ayam Ustaz. Allahu Akbar. Fik, aku rasa ni tengah meroyan kejap-kejap, typing kejap-kejap, typing, telinga dah menana. Apa benda ni? Yang tak mau dengar tu tak payah dengar lah. Yang nak mati tu terpulang berdana lah. Sebab tak ada lagi manusia bila pemimpin dia suruh dia mati, dia nak pergi mati. Tak ada lagi manusia bodoh dekat dalam dunia ni. Bila pemimpin dia nak kurangkan dia punya pendapatan, dia sokong. Tidak ada manusia bodoh di dunia ni. Apabila makanan mahal di atas meja dia, dia kata tak apa, demi pemimpin dia, dia sanggup sokong. Belum ada lagi. Itu dikategorikan sebagai orang bodoh dan gila. Sesuai lah dengan lepas ni mereka bolehlah beli babi. Sebab babi murah.
Jangan benarkan pembawa virus masuk dalam negara kita, betul? Okey, saudara semua, 1.1K yang ada kat sini, saya ada melancarkan satu petition, saudara semua. Petition ni saya buat disebabkan oleh kerajaan hari ini menyekat kepada kebebasan bersuara rakyat Malaysia. Ramai di antara rakan-rakan kita yang mereka punya akaun Facebook mereka, TikTok, YouTube, semua kena ban dan di-delete oleh kerajaan hari ini. Dan jadi saya pun terfikir untuk melancarkan satu petition dan untuk kita hantar kepada Istana Negara berkaitan dengan apa yang kerajaan kita hari ini buat. Jadi saya akan baca petition ni supaya saudara semua dengar, dan kalau saudara setuju, saya minta saudara semua untuk sign petition ni yang saya telah buat, yang saya telah tulis. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik pacar-pacar harap diampun. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, harap diampun, sembah patik pacar-pacar yang hina seluruh rakyat tuanku, merakam sembah ke bawah tapak cerpu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik pacar-pacar harap diampun. Kebebasan bersuara merupakan sebahagian daripada hak asasi manusia, serta ianya dijamin di dalam perlembagaan di bawah perkara 10 Fasal 1(b) kepada setiap warga negara Malaysia. Kerajaan perlu menghormati prinsip perlembagaan dengan memainkan peranan untuk memastikan hak asasi setiap rakyat Malaysia untuk bersuara terus dihormati dan dilindungi. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik pacar-pacar harap diampun. Dalam sebuah negara demokrasi pasti wujud perbezaan pandangan di antara rakyat dan kerajaan. Perbezaan ini tidak boleh dianggap sebagai ancaman ataupun musuh kepada kerajaan setiap masa. Dan kerajaan perlu meneliti dan melihat setiap pandangan dan rintihan rakyat, bukan memaksa rakyat untuk memuji dan memuja kerajaan setiap masa seperti di Korea Utara. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik-patik pacar-pacar harap diampun. Setiap manusia dilahirkan unik dan berbeza dengan memiliki pelbagai ragam pandangan dan pemikiran. Setiap keunikan dan perbezaan ini sekaligus melahirkan pelbagai jenis pemahaman dan pendapat yang berbeza antara satu sama lain. Jika kerajaan ingin menyekat segala pandangan dan kefahaman yang tidak seteru dengan kerajaan dengan memadamkan dan menghapuskan akaun media sosial rakyat, ia sangatlah kejam dan tidak berperlembagaan, khususnya dalam negara demokrasi seperti Malaysia. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik-patik pacar-pacar harap diampun. Jika kebebasan bersuara ini disalahertikan dan digunakan sebaliknya, maka kerajaan mempunyai pelbagai instrumen undang-undang yang boleh dikuasakan. Perilaku jenayah haruslah disiasat dan dibuktikan kesalahannya untuk dibawa kepada pendakwaan dan seterusnya penghakiman. Kerajaan atau jemaah menteri, dia tidak boleh berada di atas undang-undang dengan menggunakan kuasa veto bagi menjatuhkan hukuman kepada seseorang, seperti mengarahkan syarikat penyedia media sosial agar memadam dan menghapuskan akaun media sosial milik seseorang tanpa ianya dibuktikan melanggar undang-undang sedia ada. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik pacar-pacar harap diampun. Perkara seperti ini boleh disifatkan sebagai salah laku jemaah menteri dan pemerintahan berkuku besi. Hal ini akan menyebabkan rakyat merasa tertekan dan ditindas oleh kerajaan yang ada pada hari ini. Tambahan pula, apabila kerajaan cuba menyekat segala bentuk perkongsian dan tuntutan rakyat terhadap janji manifesto kerajaan, manakala membiarkan cybertrooper kerajaan untuk menguasai platform media sosial bagi menyebarkan propaganda politik. Ampun tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik-patik pacar-pacar harap diampun. Di akhir hal yang disebut di atas, patik-patik pacar-pacar hina rakyat tuanku, berharap tuanku berkenan mengurniakan timbangan belas ihsan dan kasihan kepada patik-patik pacar-pacar yang hina sekaliannya, dan menegur kerajaan sedia ada untuk menghormati perlembagaan dan undang-undang yang ada di dalam negara kita.
menjunjung duli tuanku, patik-patik pacar-pacar yang hina rakyat tuanku. Jadi siapa yang nak sign apa nama ni petition ni, boleh pergi dekat apa nama change.org/kebebasan bersuara. And change.org/kebebasan bersuara. Saya type kat bawah ni tolong sign sebab kita akan hantar kita akan hantar kepada Istana Negara dalam masa yang terdekat. Okey, kat FB saya dah type dah. Minta rakan-rakan semua save link ni. Dan saya minta lah saudara-saudara semua tolong pergi sign sekarang ni. Yang mana ada di sini beribu-ribu ni. Tolong sign. Okey, dan saya akan type di TikTok pula. Kita minta saudara semua untuk bantu saya lah untuk sign. Siapa nak pin tak boleh ni. Okey, saya dah pin komen tu. Saya minta kepada rakan-rakan semua yang ada ambil kesempatan di sini untuk pergilah sign beramai-ramai. Kita ada sekarang ni 211. Dan saya mengharapkan sambil saya duk live ni, kita ada 1000 orang yang sign pada malam ini. Kita minta sokongan kepada anda semua, sokongan daripada anak muda, supaya kita dapat untuk bawa suara anak muda di Istana Negara yang mengatakan bahawa kerajaan hari ini telah menindas anak muda. Kerajaan hari ini cuba untuk menyekat kebebasan anak muda. Saya minta saudara-saudara semua yang ada kat sini, yang ada beribu-ribu kat sini, 922 orang yang ada kat sini, dan juga 1.1k yang ada di TikTok, ambil masa ini dalam masa segera ni untuk bantu saya untuk pergi sign. Kita akan serahkan kepada MP-MP di pihak perbankang juga, cop daripada Istana Negara, dan kita akan serah kepada MP-MP kita. Jadi saya mintalah kepada sahabat-sahabat semua untuk membantu saya. Okeylah saudara semua, setakat itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.